Salam sejahtera, kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang pelarian, suaka, dan pendatang asing tanpa izin di Eropa. Untuk pengenalan, Hari Pelarian Sedunia Bangsa-Bangsa Bersatu disambut pada setiap 20 Jun untuk mengiktiraf pelarian di seluruh dunia. Hari tersebut dirayakan juga untuk memberi kesadaran kepada masyarakat global untuk tampil memberikan bantuan dan sokongan. Pada tahun 2017, UNHCR mencatatkan sebanyak 22,5 juta pelarian di seluruh dunia dan lebih separuh daripadanya adalah kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Lebih separuh daripada jumlah keseluruhan pelarian di dunia datang daripada negara Syria, Afghanistan, dan Selatan Sudan. Terdapat juga pelarian yang berasal dari Libya, Eritrea, Republik Afrika Tengah, Nigeria, dan juga Kongo. Masyarakat sering memandang pelarian dari sudut yang negatif. Istilah pelarian didefinisikan oleh UNHCR sebagai orang yang tidak mampu untuk melindungi diri sendiri atau orang yang melarikan diri dari perang atau orang yang ditindas disebabkan oleh bangsa, agama, kerakyatan, keahlian dalam sesebuah kumpulan tertentu, dan juga pegangan politik. Hak pendatang asing, pelarian, dan orang yang mencari perlindungan dilindungi di bawah undang-undang antarabangsa, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi, Konvensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1951. Keadaan mangsa pelarian amat menyedihkan kerana mereka turut mempunyai masalah kesihatan, mengalami trauma akibat daripada pra-migrasi yang lampau, dan terdapat juga masalah mental, kecederaan fizikal, dan ada ahli keluarga yang menjadi mangsa penculikan. Mereka berhadapan dengan kesukaran bukan sahaja semasa berada di negara mereka, tetapi apabila sampai di tempat perlindungan juga, kerana terdapatnya perbezaan bahasa yang menyukarkan untuk berkomunikasi. Dan ada pelarian yang mati di tengah-tengah lautan. Pada suku pertama tahun 2017, kira-kira 2.600 pelarian mati atau hilang di lautan Mediterranean, dan 94% adalah yang menyeberang dari Libya ke Italia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Afrika Nazira binti Abdul Rahim. Nombor matriks BA19110601. Hari ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang Eropah dan teori. Eropah mempunyai geografi dan juga istilah yang kurang jelas. Terdapat beberapa senarai negara yang mengikut populasinya, termasuklah 51 buah, dan mempunyai 6 wilayah dan pergantungan di Eropah, yang mana ditentukan secara meluas, termasuk Cyprus, Kazakhstan, Turki, dan negara-negara Kaukasus. Apabila menyentuh berkaitan dengan sejarah Eropah, apa yang tidak asing lagi menjadi perbincangan ialah mengenai gerakan yang membawa kepada perubahan yang mana telah muncul oleh masyarakat di negara-negara Eropah tersebut. Dengan bermulanya ke arah ingin mengembangkan integrasi di negara-negara Eropah, Kesatuan Eropah telah pun diwujudkan melalui Perjanjian Maastricht, yang mana sejak penubuhan Kesatuan Eropah, banyak suaka pendatang asing dan pelarian yang datang berhijrah ke negara Eropah yang menyebabkan timbulnya kebimbangan dalam diri masyarakat di Kesatuan Eropah. Oleh itu, human security amat penting difokuskan dalam masalah ini. Baiklah, kita beralih pula kepada teori. Teori yang digunakan pakai dalam kajian ini ialah teori neo-fungsionalism, iaitu teori integrasi Eropah yang digunakan pakai dalam perdebatan yang berkaitan dalam pelbagai isu integrasi di Eropah, termasuklah dalam politik, ekonomi, kehakiman, isu suaka, pelarian, dan pendatang. Melalui isu yang dikaitkan dengan suaka, pelarian, dan pendatang tersebut, neo-fungsionalism melihat kepada kesan limpahan. Penjelasan teori neo-fungsionalism adalah mengenai kesan limpahan suaka pendatang dan pelarian yang mana telah membawa kepada ancaman terhadap negara-negara anggota di Kesatuan Eropah, yang
sering dikaitkan dengan human security. Kesan limpahan ini juga dilihat berlaku melalui dasar ekonomi dan politik di Kesatuan Eropah yang mana menjalankan kerjasama dalam pelbagai bidang termasuklah kesepakatan mereka dalam perjanjian Schengen sehingga wujudnya dasar asylum bagi suaka, dasar imigrasi dan sebagainya. Maka teori neofungsionalisme melihat kepada kerjasama yang dilakukan kerajaan negara-negara anggota Eropah yang menjadikan hubungan kerjasama sehingga berlakunya kesan limpahan yang mendatangkan masalah, penempatan semula dan juga ancaman terhadap isu keselamatan manusia di Eropah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan isu pelarian, suaka, dan pendatang asing tanpa izin di Eropah. Faktor yang pertama adalah peperangan, perang saudara ataupun ketidakstabilan politik. Pada tahun 2015, pelarian dari Syria dan Irak terpaksa untuk merontas sempadan bagi mencari perlindungan karena mereka menjadi mangsa kepada perlakuan ganas militan IS dan juga rejim Presiden Syria yaitu Bashar al-Assad. Kampung halaman mereka musnah karena perbuatan ganas militan tersebut. Penentangan di Syria yang telah bermula pada bulan Mac 2011 bertukar kepada sesuatu yang ganas dan tidak terkawal. Peperangan dan ketidakstabilan politik mengakibatkan ramai penduduk melarikan diri ke luar negara. Secara kasarnya, kira-kira 1 juta rakyat Afghanistan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Manakala 2,6 juta lagi melarikan diri ke negara Iran, Pakistan, dan beberapa buah negara di Eropah. Di Afrika, yaitu di negara selatan Sudan, mereka berhadapan dengan perang saudara yang berlaku pada 2013 dan menyebabkan lebih kurang 4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal dan 2,4 juta daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Faktor yang kedua adalah bencana alam. Fenomena alam semula jadi seperti banjir dan musim kemarau yang sangat panjang menambah keperitan hidup rakyat Somalia. Bencana tersebut menyebabkan lebih kurang 1 juta orang Somalia terpaksa melarikan diri dan tinggal di kem-kem pelarian di negara Afrika dan Yemen. Hampir 2,1 juta penduduk Somalia tidak tempat tinggal yang tetap dan penduduknya bergantung kepada bantuan untuk melangsungkan kehidupan. Dianggarkan 2,5 juta penduduk tidak mendapat bekalan makanan yang cukup dan lebih kurang 300.000 kanak-kanak menderita akibat daripada malnutrisi. Faktor yang ketiga adalah kekurangan pekerjaan. Di Afghanistan, faktor kekurangan pekerjaan menyebabkan rakyatnya bermigrasi ke Eropah karena mereka ingin mencari peluang pekerjaan di negara yang lebih maju untuk menyara kehidupan. Saya Nadira binti Jaafar, memegang nombor matrik BA 19110936. Saya akan membentangkan tentang kesan kehadiran pelarian, suaka dan pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti di Eropah. Sememangnya, negara yang dibanjiri dengan pelarian, suaka dan parti akan mengalami beberapa masalah kerana mereka terpaksa menanggung segala keperluan mereka. Sebagai contoh, sekiranya terdapat beberapa permasalahan yang berlaku terhadap pelarian tersebut, keadaan ini juga akan mencemarkan nama negara Eropah kerana pelarian itu menetap di negara tersebut. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahawa pelarian yang wujud dalam sesebuah negara akan membawa impak dan kesan yang agak negatif terhadap negara tersebut. Dan ini juga akan mengganggu gugat ekonomi sesebuah negara apabila mereka tidak dapat menangani permasalahan yang dialami oleh pelarian, suaka ataupun parti. Seterusnya adalah pendatang mengambil pekerjaan dan memakan gaji untuk penduduk asli. Kesan ini sememangnya akan dirasai oleh negara Eropah sendiri. Dalam hal ini, kesan pada tuan rumah negara bergantung pada ciri pendatang dan tuan rumah, iaitu dari aspek ekonomi dan institusi negara. Terdapat kajian yang menemui bukti negatif
neutral dan kesan positif immigration terhadap gaji asli. Seterusnya ialah persaingan dari pendatang boleh berlaku dalam upah yang lebih rendah bagi pekerja tempatan yang berkemahiran rendah termasuk sebelumnya. Tambahan pula, imigrasi mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan per kapita dan produktiviti. Sebenarnya kesan ini akan lebih ketara terlihat kepada sesebuah negara yang menampung kapasiti pelarian, suaka dan parti. Selain itu, kita juga dapat melihat sisi positif kepada kesan pelarian ini, iaitu mereka boleh mendapatkan sebarang peluang pekerjaan kepada atau dalam sesebuah negara yang diduduki. Oleh itu, kesan ekonomi kepada negara-negara penerima banyak dipengaruhi oleh komposisi aliran imigran. Migran yang datang bekerja dengan mempunyai alasan yang kukuh dan mempunyai sistem kemasukan yang diizinkan oleh pihak berkuasa atau hanya untuk jangka masa yang pendek dapat membawa ekonomi yang lebih baik. Hal ini kerana mereka tidak menetap dalam jangka masa yang panjang dan akan meringankan beban sesebuah negara tersebut, terutamanya negara-negara yang ditumpukan oleh imigran dan ataupun pelarian. Saya akan membentangkan mengenai cabaran terhadap kemasukan golongan ini di Eropah. Antara cabaran terhadap kemasukan golongan ini di Eropah adalah cabaran dalam mengintegrasikan pelarian. Kehadiran penduduk imigran tanpa dokumen adalah fenomena yang sangat meluas di negara Eropah. Majoriti penduduk ini memasuki negara tersebut dengan tujuan secara sah dengan visa jangka pendek, tetapi tetap tinggal setelah visa ini tamat. Anggaran populasi penduduk asing yang tidak tetap untuk tahun 2008 untuk minimum adalah sebanyak 1.9 juta, manakala jumlah maksimum adalah sebanyak 3.8 juta. Bilangan ini dikatakan melebihi 7 hingga 13% daripada jumlah penduduk asal. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran dalam bidang kesihatan. Pihak kerajaan terpaksa menyediakan kemudahan kesihatan dan perlindungan terhadap mereka di dalam kem yang telah disediakan. Kemudahan perkhidmatan asas terpaksa ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Eropah. Sebagai contoh, sebanyak 35% daripada kes HIV di Eropah adalah disebabkan oleh pendatang. Keadaan ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan Eropah telah melakukan pencegahan awal agar penyakit HIV tersebut tidak pun menular di kalangan penduduk tempatan. Seterusnya adalah cabaran dalam kemudahan pendidikan. Lebih separuh daripada pelarian Syria adalah terdiri daripada golongan kanak-kanak. Kebanyakan kanak-kanak yang tinggal di luar kem seperti kem di Turki tidak pernah mendapat pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menangani keperluan pendidikan kepada hampir 1/2 juta kanak-kanak pelarian di Eropah bukanlah sesuatu yang mudah. Keadaan ini memerlukan usaha yang konkret dan berterusan oleh semua pihak. Cabaran yang terakhir adalah cabaran keselamatan geopolitik Eropah. Kerajaan Eropah terpaksa mencari sumber dan penempatan yang sesuai untuk membina kem pelarian tambahan bagi menampung jumlah pelarian, suaka dan parti. Pertambahan jumlah ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada masalah penyeludupan. Laluan yang menjadi tempat masuk golongan tersebut telah pun dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan penyeludupan. Penderitaan manusia telah meningkat dan keuntungan daripada operasi penyeludupan telah berjaya untuk mereka tingkatkan. Secara kesimpulannya, pergolakan yang berlaku di Syria bagaikan tiada penghujung telah membawa kemusnahan yang amat dahsyat. Penghijrahan masuk oleh golongan pelarian, suaka dan parti acap kali diatur oleh orang-orang yang mempunyai kaitan dengan penjenayah dan kumpulan bersenjata. Keadaan ini telah menjadikan perjalanan tersebut lebih berbahaya seperti yang ditunjukkan oleh kes penyeludupan manusia dari Libya dan Turki.
Oleh itu, kerajaan Eropah mestilah mencari langkah yang lebih baik dan realistik untuk menangani masalah tersebut. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.